Seorang wanita dikenali sebagai Anita pernah ditahan di Peru 5 pada 12 Jun 2007. Ketika tiba di lapangan terbang antarabangsa Jorge Chavez, dia didapati telah membawa dadah jenis kokain seberat 5 kilogram. Setelah melalui perbicaraan, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun kepada Anita. Setelah menjalani penjara selama 4 tahun, Anita berkelakuan baik dan diberikan pembebasan awal di penjara Santa Monica. Namun malang sekali, Anita tidak boleh pulang ke Malaysia kerana mengalami masalah keuangan, termasuk masalah untuk membeli tiket penerbangan. Jadi dia diberikan perlindungan di rumah perlindungan Gorta of Our Lady of Lourdes yang diuruskan oleh gereja. Kes Anita ini berjaya mendapat perhatian pihak berita harian dan Kelab Putera 1 Malaysia untuk membawa Anita pulang ke tanah air pada tahun 2011. Walau bagaimanapun, apabila pulang ke Malaysia, Anita telah dipulau oleh 3 orang anaknya. Tiga orang anaknya tidak dapat menerima kisah hitam yang pernah terjadi dalam hidup Anita. Dia juga menzahirkan rasa kecewa dan menyesal pulang ke Malaysia setelah mengetahui keluarga tidak dapat menerimanya. Untuk melangsungkan kehidupannya, Anita kini terpaksa menggunakan nama samaran untuk mendapatkan pekerjaan. Pada tahun 2011, Beatrice Laus telah ditahan di lapangan terbang antarabangsa Melbourne kerana cuba menyeludup masuk 1.5 kilogram dadah jenis heroin. Kisahnya bermula apabila Beatrice mengenali seorang lelaki Nigeria dikenali Anthony melalui Facebook. Lelaki tersebut mengajak Beatrice ke Kuala Lumpur dan memberikan kejutan dengan mengatakan ingin membawanya melancong ke Melbourne. Beatrice setuju dengan perancangan Anthony. Pada hari mereka ingin berlepas ke Melbourne, Anthony memberi alasan bahawa dia menghadapi masalah visa dan tidak boleh terbang bersama-sama Beatrice ke sana. Dengan pujuk rayu, lelaki tersebut berjanji akan pergi ke sana selepas menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan menyuruh Beatrice terbang ke Melbourne terlebih dahulu. Setelah melalui penerbangan dari Kuala Lumpur ke Melbourne, Custom Australia telah menjumpai heroin di dalam bagasi yang dibawa olehnya. Beatrice ditahan untuk penyiasatan lanjut bagi membantu siasatan. Dengan bantuan Dr. Muhammad Ramis Yahya, iaitu Konsul Jeneral Malaysia di Melbourne pada tahun tersebut. Dalam pengakuan Beatrice kepada Dr. Muhammad Ramis, Beatrice mengatakan yang bagasi mengandungi dadah itu dikemaskan oleh Anthony dan ketika daftar masuk penerbangan, beg tersebut didaftarkan oleh Anthony atas nama Beatrice. Selepas siasatan lanjut dilakukan, pihak berkuasa mengesahkan tidak menjumpai apa-apa cap jari Beatrice pada bungkusan dadah itu, sekaligus membuktikan yang Beatrice menjadi mangsa keldai dadah antarabangsa. Seorang ibu menerima satu panggilan telefon dari anak gadisnya mengatakan ingin bercuti ke Afrika Selatan, dan itulah kali terakhir ibu itu mendengar perkabaran berita daripada anaknya. Kejadian ini bermula pada 9 Ogos 2011 apabila mangsa iaitu Noradia Ain Rosman dibawa oleh seorang lelaki Afrika bercuti ke Afrika Selatan. Sebelum berangkat, mangsa sempat menelefon ibu memaklumkan perancangannya, tetapi panggilan itu terputus. Ibu bapa mangsa nekat membuat satu laporan polis di Balai Polis Brickfields kerana mangsa sudah tidak dapat dihubungi lagi. Malah ibunya mengatakan kad pengenalan dan surat beranak anaknya ada di dalam simpanannya dan tidak tahu bagaimana anaknya boleh terbang ke luar negara. Dia disifatkan seorang anak yang manja dengan ibunya, sehingga kan untuk ke mana-mana sekalipun ibunya akan menemaninya. Nasib malang mula menimpa dia setelah 5 hari berada di sana. Pada 14 Ogos 2011, dia ditangkap di lapangan terbang Cape Town kerana cuba untuk menyeludup keluar 1.2 kilogram dadah jenis syabu. Dia sebenarnya dijanjikan pekerjaan sebagai pengendali pelancong di sana. Malah dia bersama rakannya diberi tiket percuma. Namun malangnya rakannya mempunyai hal kecemasan di saat akhir. Selain daripada menjadi mangsa keldai dadah, dia juga adalah mangsa kepada kawan baik sendiri yang dikenali sejak kecil. Dia ditinggalkan kawan pada saat akhir sebelum berlepas. Mangsa juga diberitahu yang ada pemandu pelancong akan membawa dia bersiar-siar di sana. Segalanya berjalan lancar sehinggalah seorang wanita mengaku sebagai wakil syarikat yang menaja perjalanannya datang dan memberikan satu beg yang dikatakan mengandungi hadiah cenderahati. Dia ditahan imigresen dan diletakkan di pusat tahanan Ravensmith sementara menunggu perbicaraan.
7 bulan ditahan di Cape Town. Dia dibebaskan berdasarkan hasil siasatan oleh pihak berkuasa negara berkenaan yang menunjukkan dia menjadi mangsa penipuan. Hasil siasatan ke atas mangsa telah membolehkan mereka mengesan penipuan itu dilaksanakan oleh satu sindiket yang beroperasi di Nigeria. Dia kemudiannya dibebaskan pada 9 Mac 2012 dan balik ke Malaysia pada hari yang sama dia dibebaskan. Seorang pelajar diploma perniagaan sebuah politeknik di Kuching, Sarawak dilaporkan hilang sejak Mei 2010. Christina Liu Niju yang berumur 22 tahun dikatakan mengenali seorang lelaki warga Nigeria melalui media sosial yang dikenali sebagai James. Terpengaruh dengan kawan yang baru dikenalinya, Christina menipu ibunya dengan memberitahu yang dia menyambung pelajaran di China dan hilang selama 2 bulan. James pula merupakan pelajar kolej swasta di Subang memperdayakan Christina dengan bercuti bersamanya ke China. Namun setelah 2 bulan berada di China, keluarganya tidak menerima apa-apa perkabaran daripada mangsa. Ibu bapanya cuba mendapatkan maklumat daripada rakan baik anaknya dikenali Yanti. Alangkah terkejutnya mereka apabila dimaklumkan Christina ditinggalkan oleh James di China setelah menerima sejumlah wang daripada seseorang individu yang tidak dikenali. Christina sempat menghubungi Yanti kali terakhir pada 10 Mei 2010 menerusi satu email menyatakan dia berdepan masalah dan tidak mempunyai wang untuk pulang ke Malaysia. Menurut ibunya, Puan Elpidia memberitahu dia mengesahkan anaknya ditahan di lapangan terbang oleh Biro Narkotik Anti Pengedaran Dadah negara itu pada 29 April 2010 selepas dituduh membawa dadah yang disembunyikan dalam beg tangannya. Sehingga sekarang nasib Christina masih lagi tiada kabar berita. Pada bulan September 2009, seorang pelajar tahfiz ditahan di lapangan terbang Jakarta bersama dadah jenis syabu. Lebih mengejutkan, dadah ini telah dilarutkan di dalam sekaton air mineral yang telah dibawa oleh mangsa. Pelajar ini disuruh menghantar air mineral ke Jakarta dan perlu pulang ke Malaysia dengan kadar segera. Gerak-gerinya menimbulkan rasa curiga imigresen Indonesia kerana mendapati yang penerbangan baliknya cuma 30 minit sahaja daripada masa dia sampai di lapangan tersebut. Penyiasatan menunjukkan terdapat sekaton air mineral yang dikirimkan oleh seorang rakan di Kuala Lumpur yang sudah dicampurkan dengan bahan terlarang tersebut. Dalam hal ini, pelajar tahfiz yang datang daripada keluarga susah terlalu naif dengan kerja yang mudah dan tertarik dengan upah yang ditawarkan. Dia menerima kerja tersebut. Malang sekali apabila pelajar itu telah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara di Mahkamah Indonesia. Beberapa mangsa membuat rayuan kepada badan bukan kerajaan NGO tempatan. Hasil rundingan dengan pihak berkuasa Indonesia, kerajaan Malaysia berjaya memindahkan hukuman ke penjara Malaysia. Kesimpulannya, penting untuk kita tanamkan sifat curiga dan berhati-hati dengan orang yang baru dikenali. Manusia akan sentiasa mengambil kesempatan di atas kelemahan kita. Janganlah sampai sudah terhantuk baru nak terengadah. Sekian, terima kasih.